Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafana binti Muhammad Saleh daripada kumpulan 1. Pada hari ini saya akan membentangkan permainan kewangan saya yang bernama Misi Wang Bijak. Misi Wang Bijak ini diadaptasi daripada permainan board game The Game of Life. Jadi objektif Misi Wang Bijak saya bina ini adalah untuk membuat para pemain membuat pilihan yang bijak terhadap keuangan mereka. Bagaimana kita boleh lihat, Misi Wang Bijak ini terdapat papan pemain akan mendapat sebuah kotak yang berisi wang. Terdapat 5 kad, iaitu kad peluang, kad musibah, kad tanah ataupun rumah, kad pekerjaan dengan ijazah dan pekerjaan tanpa ijazah, dan terdapat sijil pinjaman, terdapat kad insurans, terdapat token penggerak dan pasak, dan terdapat juga 2 biji dadu dan manual pengguna. Okey, prosedur untuk bermain game ini, para pemain akan mendapat RM200 dan akan mendapat satu token penggerak dan pasak satu. Dan pada permulaan lagi, para pemain perlu membuat pilihan dalam kehidupan mereka, iaitu antara untuk meneruskan pengajian atau terus bekerja. Okey, kalau dia ingin meneruskan pengajian, dia perlu bayar RM100. Tetapi jika dia dia hendak terus kerja, dia boleh memilih pekerjaannya, iaitu pekerjaan tanpa ijazah. Pekerjaan tanpa ijazah ini terdapat gaji yang agak rendah daripada pekerjaan dengan ijazah. Maka dia memberikan advantage kepada para pemain yang meneruskan pengajian. Seterusnya, di mana kita boleh lihat terdapat banyak pilihan yang perlu para pemain lakukan, di mana sini ialah meneruskan pengajian, perkahwinan, meneruskan kekeluargaan untuk mendapatkan anak, perhentian untuk journey yang berisiko, dan akhir sekali iaitu bersara di sini. Okey, kita boleh lihat terdapat warna hijau, di mana para pemain akan mendapat gaji yang mereka dapat daripada kad pekerjaan mereka. Apabila dia melepasi peta hijau ni atau berada di peta hijau, mereka akan mendapat wang daripada bank. Okey, dan kita boleh lihat ada bintang-bintang. Okey, bintang-bintang ini menunjukkan kad peluang yang mereka ada. So, kad peluang yang mereka ada ini boleh digunakan dalam permainan ini. Dan seterusnya ada yang warna merah. Kalau yang warna merah merupakan musibah yang menimpa. Dan seterusnya, kalau ni anak ada kembar, jika dia mendapat anak seorang, dia boleh mengambil pasak lagi. Kalau dapat kembar, boleh ambil pasak dua pasak. Okey. Seterusnya, di dalam kad peluang ini terdapat peluang untuk mereka membeli rumah. Jadi kad rumah ini boleh dibeli apabila dia mendapat peluang untuk membeli rumah. Okey. Seterusnya, macam mana nak menang permainan ini? So, firstly, kita akan mengira aset yang paling banyak ataupun wang yang paling banyak. Dan setiap kad peluang yang mereka dapat akan dikira sebagai RM100 untuk sekeping. Jadi kalau dia ada RM500 dan dia ada 5 keping kad peluang, dia akan jadi RM1000. Dan setiap anak yang mereka ada akan dikira sebagai RM50. Jadi pemain yang paling banyak aset dan wang
akan memenangi permainan ini. Okey. Elemen-elemen unsur kewangan yang terdapat di dalam misi wang bijak ini merupakan unsur simpanan dan pelaburan, di mana di dalam kad peluang terdapat 3 jenis pelaburan, iaitu pelaburan ASP, pelaburan forex dan pelaburan emas. Yang mana kita tahu ASP merupakan pelaburan risiko rendah, forex ialah pelaburan risiko tinggi, dan pelaburan emas adalah pelaburan panjang, jangka masa yang panjang. Okey, di mana kita boleh lihat para pemain akan mendapat ilmu pengetahuan daripada jenis-jenis pelaburan yang terdapat di dalam permainan ini. Seterusnya, terdapat juga elemen-elemen hutang dan pinjaman. Jadi jika para pemain tidak cukup wang, maka dia boleh meminjam sebanyak RM500 daripada bank misi wang bijak. Dan seterusnya, mereka perlu membayar dengan 2% faedah. Jika pinjam RM500, maka para pemain boleh membayar ni balik dalam harga RM600. Okey, seterusnya terdapat juga elemen mengenali risiko dan insurans. Sebagai contoh, ada petak-petak merah ini, di mana para pemain akan mendapatkan musibah. Jadi bila untuk mereka membeli insurans ni? Okey, mereka boleh membeli insurans setiap perhentian yang warna hitam ni, hitam putih ni. Setiap perhentian para pemain boleh membuat pilihan untuk membeli insurans ataupun tidak. Dan insurans ini bernilai RM100. Maka jika dia mendapatkan musibah, anda menghadapi penyakit kencing manis dan perlu membayar RM150. Jika anda punya insurans, anda tidak perlu bayar. Maka jika dia punya insurans, dia tidak perlu bayar. Tetapi tidak semua insurans yang mereka beli dapat mentangkis kad musibah ini. Sebagai contoh, ada kad yang menunjukkan ada anak yang perlu meneruskan pelajaran, maka para pemain masih perlukan mengeluarkan duit walaupun mempunyai kad insurans. Jadi kita boleh lihat permainan misi wang bijak ini sangat membantu para pemain, terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah, kerana mereka tidak mempunyai pengalaman lagi tentang kehidupan sebenar. Jadi misi wang bijak ini dapat memberikan simulasi kepada mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang bijak dalam kehidupan mereka yang akan datang. Dan seterusnya, saya telah menggunakan papan ini, iaitu misi wang bijak ini, kepada rakan-rakan saya, dan mereka memberi reaksi yang positif terhadap permainan ini, dan mereka berasa permainan ini dapat merangsang minda mereka untuk membuat pilihan yang bijak. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.